Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, satu lagi misteri Nusantara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Menjadi misteri kenapa Muhyiddin tiba-tiba sanggup bekerjasama semula dengan Tun Mahathir. Tapi rupa-rupanya ada seorang orang besar di dalam UMNO yang berjaya untuk memikirkan, membuat satu pikiran kenapa Muhyiddin sedia bekerjasama dengan Tun Mahathir, iaitu menurut beliau untuk bersedekah mega. Itu kata Puan Zakasi, sedekah mega. Apa maksud sedekah mega? Ya, kita masih ingat dulu di mana PAS telah memberikan sedekah yang cukup banyak kepada rakyat sebelum buat pengundian. Mereka sedekah, kata Tok Guru Hadiah Wang, itu sedekah. Jadi kali ini Puan mendakwa Muhyiddin sedia bekerjasama dengan Dr. Mahathir untuk sedekah mega. Kita tahu keadaan keuangan bersatu sekarang agak kucak-kacir dan agak tertekan kerana mereka punya akaun telah dibekukan. Jadi pastinya kalau tiba-tiba bersatu, walaupun sudah dibekukan akaun bersatu, tak boleh guna duit itu, tiba-tiba mereka masih lagi dapat berbelanja banyak sakan dengan memberi sedekah mega, pasti akan trigger the flag untuk disiasat. Jadi menurut Puan Zakasi, iaitu seorang pemimpin kanan UMNO, beliau mendakwa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mungkin mempunyai motif tersembunyi di sebalik kesediaannya untuk bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zakasi itu berkata, memandangkan dana bersatu dibekukan di tengah-tengah siasatan SPRM, Perikatan Nasional mungkin memerlukan sedekah mega. Sedekah mega untuk kempen pilihan raya akan datang, iaitu pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Puan juga terus membidas PAS kerana mendakwa parti itu mendapat manfaat daripada perbelanjaan mewah Perikatan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Muhyiddin berkawan semula katanya, kata Puan Zakasi. Muhyiddin berkawan semula dengan Tun Mahathir mungkin kerana faktor wang. Tun Mahathir masih banyak duit dan banyak sumber. Kita tengok bagaimana Perikatan Nasional bersedekah pada masa PRN nanti, katanya. Tambahnya lagi, pada PRN 15 yang lalu, PN berbelanja mewah, PAS tumpang semangkuk. Kali ini akaun bersatu kena beku. Bolehkah PN menang tanpa sedekah mega? Sebab itu Muhyiddin kena kau tahu Tun M, katanya dalam satu kenyataan di Facebook pada hari ini. Mahathir yang meninggalkan UMNO untuk menabuhkan bersatu dengan Muhyiddin sebagai presiden, akhirnya meninggalkan parti itu untuk menubuhkan pejuang yang kemudian juga ditinggalkan Mahathir. Jumaat lalu Muhyiddin mengalu-alukan kenyataan Mahathir tentang bekerjasama untuk kepentingan Melayu. Ahli Parlimen Pago itu yang dibicarakan atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram, berkata perkembangan politik terkini meletakkan Melayu dan Islam di negara ini dalam persimpangan jalan. Justru katanya, sebagai seorang Muslim, dia secara pribadi bersedia bekerjasama dengan mana-mana pemimpin Melayu Islam termasuk Mahathir untuk memperjuangkan bangsa, agama dan negara. Dalam temu bual dengan Malaysia Now, Malaysia ditanya sama ada dia sanggup bekerjasama dengan Muhyiddin sekali lagi dalam apa jua aspek demi masa depan negara. Mahathir tidak memberikan jawapan secara langsung, tetapi sekadar berkata dia bersedia untuk bekerjasama dengan sesiapa saja yang mempunyai objektif yang sama mengenai bangsa dan agama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah patik, mohon diampun. Di Garhayu yang di Pertuan Agong, daulat tuanku. Akhirnya ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong nampaknya memang dah tak boleh sabar lagi. Sekarang parti politik di Malaysia, individu-individu di Malaysia dah kemaruk sangat nak jadi kerajaan semula, dah kemaruk sangat nak tumbangkan inilah macam-macam. Sehingga yang menjadi mangsa ada pula manusia-manusia di Malaysia ini yang menjadikan isu agama sebagai polemik yang menyebabkan perbalahan politik. Ini amat teruk. Tak boleh. Memang dalam politik harus dimasukkan unsur agama supaya dalam politik itu orang-orang berpolitik itu takut nak buat dosa. Tapi jangan menunggang agama untuk hanya nak buat perbalahan. Akhirnya Agong bertitah, jangan jadikan isu agama sebagai polemik perbalahan politik. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar seluruh rakyat Malaysia tidak menjadikan isu agama sebagai polemik dan perbalahan politik. Al-Sultan Abdullah bertitah semua pihak perlu untuk menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, seperti yang dinyatakan dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam. Namun demikian, agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan aman dan damai. Semangat penuh toleransi rakyat Malaysia dalam kemajmukan yang ada sebenarnya adalah asas kekuatan utama negara. Baginda bertitah lagi justru bagi membina sebuah negara yang gagah perkasa, maju jaya, berwibawa dan bermaruah, kita semua hendaklah membuang agenda retorik perpecahan dan sebaliknya bersatu hati untuk mengemudi negara ke arah pembentukan masa hadapan yang lebih baik. Titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda yang telah disiarkan melalui televisyen tempatan malam ini. Al-Sultan Abdullah menzahirkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana ini adalah tahun kelima Seri Paduka dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menyambut hari yang penuh bermakna itu bersama dengan rakyat Malaysia. Al-Sultan Abdullah telah ditabalkan sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-16 pada 30 Julai tahun 2019 yang lalu. Seri Paduka turut menzahirkan rasa bersyukur kerana Hari Keputeraan Rasmi Baginda disambut dalam suasana lanskap negara yang stabil dan sentosa. Pada tahun yang lalu, pilihan raya umum ke-15 dan proses pembentukan kerajaan persekutuan telah berlangsung dengan penuh lancar serta dalam suasana aman dan damai. Titah Baginda. Baginda turut juga bertitah ini adalah bukti jelas bahawa amalan demokrasi yang diamalkan sejak 7 dekad yang lalu masih kekal subur di negara ini. Amalan demokrasi ini hendaklah terus menjadi asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Titah Baginda. Seri Paduka bertitah Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi negara yang maju dan disegani, memandangkan ia dilimpahi dengan nikmat keamanan, kepelbagaian sumber dan modal insan, berkualiti serta mempunyai semangat juang yang tinggi. Yang di Pertuan Agong turut bertitah kekuatan utama negara ini adalah rakyatnya yang amat mencintai kedamaian, keharmonian dan kesatuan dalam kehidupan seharian serta menerima kemajmukan yang wujud dengan penuh toleran. Baginda bertitah rakyat Malaysia juga telah sekian lama berjaya mencipta nama di pesada dunia dalam pelbagai bidang, termasuk dalam mencorak lanskap geopolitik serantau dan global. Selain itu, Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan penghargaan atas ucapan tahniah dan ingatan serta doa
yang telah dipersembahkan yang menjadi kekuatan baginda untuk terus memayungi rakyat Malaysia dengan adil dan saksama. Mengakhiri titah, Seri Paduka merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan, anggota pentadbiran, pejabat awam dan pasukan keselamatan yang menyumbang kepada kesejahteraan serta keamanan negara. Penyunadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.